Samsul, tadi Prof cakap BN akan menang kerana keupayaan kerajaan memperkenalkan dasar-dasar seperti satu Malaysia, seperti NKRA, mengurangkan rasuah dan NKRA jenayah dan sebagainya. Prof faham tidak tentang perubahan mood rakyat ini? Rakyat nak menuntut perubahan. Tidak, saya belum habis lagi. Seperti kalau kita tengok di negara Timur Tengah, ya, di Mesir, di Tunisia, di Libya, rakyat bangun untuk menuntut perubahan. Dan dekat kita sendiri pun, kita tengok di Singapura pada 7 Mei 2011, pilihan raya yang lepas, Parti Pembangkang buat pertama kali daripada 2 kerusi boleh menang 6 kerusi. Di Sarawak dalam pilihan raya pada 16 April 2011, daripada Pembangkang hanya menang 8 kerusi jadi 16 kerusi. Pertambahan itu. Kan itu menggambarkan perubahan mood rakyat. Jadi bagaimana dalam konteks yang seperti ini, Prof boleh pertahankan bahawa yes, pilihan raya akan datang, BN akan menang. Pengurusi, sebelum saya menjawab soalan Puan Moderator, saya ingin menafikan apa yang dicakap oleh YB tadi, bahawa saya bercakap satu Malaysia tadi bukan di Dewan Kuliah tetapi di Dewan ini. Okay. Tujuannya adalah untuk memberi kefahaman kepada rakyat Malaysia mengenai apa sebenarnya. Kerana apabila kita tidak faham, maka kita akan melakukan tindakan-tindakan yang salah. Jadi apabila saya menyuarakan mengenai One Malaysia tadi, maka ia adalah dalam Dewan ini, bukan Dewan Kuliah. Tetapi saya risau kalau apa yang dicakapkan oleh panel kedua tadi, panel ketiga tadi dalam Dewan Kuliah. Macam mana kalau begitu pula? Kalau kita nak berlaku adil, kan? Jadi perkara ini juga saya nak melihat, nak menjawab sekali dengan persoalan yang dikemukakan oleh Dr. Agus dan juga YB Saifuddin tadi, bahawa mengenai, saya banyak baca mengenai dalam suara keadilan dalam harakah mengenai indeks rasuah ini. Kadang-kadang tengok pening kepala. Tetapi apa yang rakyat Malaysia harus faham lebih daripada itu, Prof, kalau YB indeks rasuah tu YB tengok pening kepala, kenapa? Dia akan menggusarkan rakyat. Rakyat akan gusar. Jadi rakyat sebenarnya akan menyahut tuntutan itu. Tetapi yang sebenarnya kita harus membezakan realiti dengan idealisme. Realiti yang ada, saudara-saudari sekalian, kalau kita sebut tentang negara-negara Islam, ada di bawah OIC lebih 50 buah negara Islam. Di mana kedudukan Malaysia? Kedudukan Malaysia adalah top 10. Siapakah yang menganjurkan musyawarah pada setiap tahun? Tidak pernah ada negara lain kecuali Malaysia. Saya bercakap mengenai realiti. Di manakah? Diam sekejap, minta kerjasama. Kita raikan perbezaan pendapat secara matang pada malam ini. Di manakah indeks keamanan dunia? Kita adalah top 20 dalam indeks keamanan dunia. Jadi ini semua adalah kita takut bahawa indeks-indeks yang ada dalam internet sekarang ini beratus adalah indeks yang mungkin adalah bertujuan tidak lain dan tidak bukan hanya ingin melihat kejatuhan negara kita. Saya sayang kepada rakyat Kelantan kerana saya juga adalah anak Kelantan. Saudara-saudari sekalian, saya sayang kepada Kelantan, begitulah juga saya sayang kepada Malaysia. Saya takut apa yang berlaku di Mesir akan berlaku di Malaysia. Saya nak sebut sikit orang pengurusi di sini mengikut teori Ibn Khaldun. Okey, Ibn Khaldun teori dalam Muqaddimah dia mengatakan bahawa satu riot yang berlaku itu akan memundurkan sesuatu tamadun itu 20 ke 50 tahun ke belakang. Apabila kita memprovokasikan rakyat dengan fakta-fakta ini yang mungkin ada kesalahannya kerana ada beratus indeks-indeks dalam internet pada hari ini yang mengatakan negara kita begitu, tetapi sebenarnya kalau kita lihat kepada KDNK, PPP ni purchasing, sebab saya nak kata cepat tuan-tuan, okay, saya takut masa habis. Okay. PPP, purchasing power parity, berapa kuasa beli rakyat kita, berapa kadar kematian kita dari setiap kelahiran, berapa
Sekarang ni orang Jepun 84 tahun baru meninggal. Itu tanda negara maju. Negara kita sudah 72 tahun baru meninggal. Tetapi negara seperti Pakistan, seperti tan-tan yang lain itu, kita lihat bahawa negara mereka kadar kematian mereka 56 tahun sudah meninggal. Jadi apa yang saya nak sampaikan sini Tuan Moderator, kita kena melihat kepada realiti negara kita. Negara kita tuan-tuan adalah antara negara Islam, negara umat Islam yang menjadi contoh yang paling top 10 dalam dunia tuan-tuan. Jadi perkara inilah yang kita sayang. Kita takut ada pakatan-pakatan yang akan mempergunakan rakyat kita untuk menjatuhkan negara ini. Jadi Menjatuhkan ke mana? kurang-kurangnya pengurusi pada malam ini saya dah sampaikan kepada tuan-tuan sekalian. Untuk memahamkan tuan-tuan sekalian, saya rasa tuan-tuan menjawab tuan-tuan sendiri untuk melihat realiti Malaysia terlebih dahulu sebelum memberi tomahan-tomahan yang luar biasa tidak betul kepada negara kita. Sekian, terima kasih. Saya keliru tadi. Tomahan kepada kerajaan atau kepada negara? Ya, yang masukkan itu. Dan kepada pemimpin negara dan tomahan kepada orang-orang yang dikatakan terlibat dalam apa itu, okey, sebenarnya adalah tomahan kepada negara. Misalnya kita menomah Perdana Menteri kita melakukan begini, kita memberi tomahan kepada menteri besar sekian-sekian, tidak kira menteri besar itu menteri besar Perlis kah, ataupun menteri besar Perak kah, atau menteri besar Terengganu kah, tetapi perkara itu akhirnya akan menjatuhkan negara kita sendiri. Okey, baik. YB nak bercakap sedikit.